masyarakat di luar sana beranggapan bahawa duit zakat yang dikutip itu mesti dihabiskan pada tahun semasa. Tapi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semua, anda sedang menonton dari kacamata CEO Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP. Dan kita cukup berbesar hati kerana beliau sendiri bersama kita. Dan hari ini kita akan sembang-sembang dulu, Datuk. Apa khabar, Datuk? Baik, Min. Alhamdulillah. Datuk, wilayah persekutuan ni dia merangkumi Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan, wilayah persekutuan Labuan ya. Putrajaya. Dia kena ikut naratif yang betul tu. Urutan dia. Okey. Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Okey. Putrajaya ni adik bongsu. Adik bongsu. Terasa Labuan nanti kan. So, saya tanya gitu, kenapa? Sebab saya menyaksikan sendiri kreativiti warga PPZ khususnya mengadakan kempen-kempen untuk kesedaran bayar zakat. Betul. Frankly speaking, kalau Gen Z pun mereka masih lagi perlu diberikan kesedaran. Saya tak kata mereka tak sedar. Perlu diberikan kesedaran lagi. Tak ada. Antaranya saya tengok sambil minum kopi, kempen untuk zakat bulanan. Betul. So, apa lagi usaha-usaha yang dibuat oleh MAWIP di dalam mengkempenkan agar orang berjelira nak bayar zakat ni tu? Terima kasih, Min. Satu soalan yang sangat bagus. Tapi sebelum saya masuk untuk membicarakan soal kempen membayar zakat ni, suka saya berkongsi dengan masyarakat di luar sana bahawa Pusat Pengurutan Zakat MAWIP ni adalah satu anak syarikat yang ditubuhkan oleh MAWIP khas untuk mengutip. Untuk mengutip sahaja. Mengutip saja. Sedangkan agihan itu adalah daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Model yang sama seperti mana negeri Pahang, negeri Melaka, ada model yang sama. Ada anak syarikat. Ada anak syarikat khas untuk mengutip. Okey. Sebenarnya walaupun zakat itu disyariatkan oleh Allah sebagai salah satu rukun Islam, tetapi soal kesedaran tu perlu dipupuk. Soal kesedaran tu perlu disiram supaya pensyariatan itu betul-betul dilaksanakan. So, dalam hal yang begini, Pusat Pengurutan Zakat MAWIP banyak mainkan peranan dalam usaha memberi kesedaran melalui kempen-kempen yang berkala, yang sistematik. Kadang-kadang buat kempen pun tapi main langgar tak boleh juga. Dia kena ada satu sistematik. Ini sebab visibility tu. Dan antara kesedaran, kempen macam mana kita buat cantik pun, ini tadi kita bercakap soal yang sebelum ni, Amin. Soal kepercayaan. Soal keyakinan. Kita takut trust deficit dalam masyarakat. Betul. That's why saya berkongsi dengan pegawai-pegawai saya di MAWIP sendiri. Kalau dulu kita boleh bercakap bila ada kutipan zakat itu, maka dengan kutipan itu maka kita boleh agih. Tapi sekarang ni saya bercakap dengan pegawai saya, dia bukan soal itu. Dia soal bagaimana kita kena twist pemikiran begitu. Ada agihan, maka adalah kutipan. So kita nak bina trust. Macam mana nak agih kalau tak ada kutipan? Betul. Kan? Jadi kita nak bina trust itu dengan kita tunjukkan pada orang ramai. Kerja-kerja pengagihan, skim-skim bantuan yang kita tawarkan dan success story, keberkesanan daripada skim-skim bantuan yang kita tawarkan itu. Kempen saja tak cukup memadai. Dia kena datang keyakinan. Betul. Bila trust tu kan? Bila trust deficit berlaku, buatlah kempen macam mana pun. That's why penting saya cakap dengan pegawai saya, sekarang ni kita kena tunjukkan pengagihan itu, datangkan keyakinan pembayar, datangkan kepercayaan masyarakat kepada MAWIP. Penting visibility ini. Untuk kita tunjukkan pada masyarakat ke mana duit zakat itu dibelanjakan. Akhirnya nanti baru kempen ini akan datang. Selama Datuk memimpin sebagai CEO, apa program kempen zakat yang paling best Datuk pernah join? Kalau saya kopi tadi lah. Dapat air kopi free. Saya secara jujurnya, Min, saya kurang mengikuti kempen. Tetapi dalam aspek perbincangan secara bersama laporan tu kan, sebab saya lebih fokus macam saya cakap tadi, saya lebih mementingkan pengagihan itu untuk nak datangkan trust masyarakat. Dan yang tu Datuk turun?
Yang tu saya turun. Kita nak tunjukkan pada masyarakat ke mana duit zakat itu diagihkan. Tapi dalam aspek kempen ini pelbagai sebenarnya PPZ telah laksanakan. Sebab macam saya cakap tadi, dia kopi zakat ni tadi ni kan. Selain daripada itu, bagaimana kita nak menggalakkan potongan zakat pendapatan melalui potongan gaji dan sebagainya. Kita bagi sedikit, dia bukan pakai duit zakat tau Min. Kadang-kadang masyarakat umum ni dia macam terkeliru Dia faham, apabila silap faham. Ya, silap Kempen faham. tu bukan guna duit zakat. Kempen tu bukan guna duit zakat. Dia guna daripada upah amil. Bila upah amil itu dia dah jadi sumber am. Faham. Dia bukan lagi duit Sumbernya zakat. umum dah. Sumber Upah tu amil dia tu. dah jadi umum dah. Dia bukan lagi konsep zakat yang perlu diagihkan pada asnaf tak. Untuk amil tu. Untuk amil tu. So untuk amil itu nak bayar dia punya gaji, lepas tu visibility dan sebagainya, kempen ini semua. Billboard semua. Betul Min. Kita dalam usaha kempen ini Min, kita jangan kedekut untuk kita buat sedikit pelaburan. Ya, betul. Sebab walaupun kita keluar RM1 untuk kempen ini, kita akan dapat RM100 ROI-nya itu. Pulangan kepada pelaburan yang kita buat tadi. So kita jangan berkira soal pelaburan kepada visibility. Kita kena sediakan sedikit portion supaya kesedaran itu kita dapat pupuk. Ya. Kalau dalam bisnes ada satu kata-kata, when you are good in marketing, kita boleh jual goreng pisang panas di padang pasir. Betul. When you are good in marketing, you boleh jual aiskrim di Kutub Utara. Betul. Okey, saya yakin Datuk juga ada mesej penting untuk para pembayar zakat sebab cakap pasal trust tadi kan. Yeah. Tapi apakah soalan itu? Teruskan bersama dalam Dari Kacamata CEO. Jangan ke mana-mana. Kalau dulu negara dilanda COVID, huru-hara kelang kabut termasuk negara kita Malaysia. Datuk, dan baru ni pula kita berhadapan dengan krisis minyak global bila berlaku perang antara Israel, Amerika dan juga Iran. Tak dapat dinafikan isu Selat Hormuz memberi kesan kepada harga minyak dunia. Betul. Alhamdulillah Malaysia kita tak terkesan sangat setakat ini kan. Pun begitu kita tak boleh complacent lah. Betul. Tak boleh rasa selesa. Bagaimana Mawib melihat isu ini dalam konteks ekonomi umat Islam, konteks zakat, termasuklah pengurusan wang dan sebagainya? Min, apa yang berlaku tentang geopolitik di Asia Barat tu betul-betul membuka minda kita untuk lebih berhati-hati dalam soal pengagihan itu. Jangan seronok sangat. Okey, jangan seronok sangat dan sebagainya. Macam Amin cakap tadi, buat masa ni kita tak terkesan. Sebab tak terkesan pasal kerajaan bagi subsidi. Okey? Betul. Tapi selama mana dan sejauh mana? Yang daripada 300 jadi 200 Betul. pun kita dah bising kan? Betul. Dan kita lihat bagaimana COVID dulu, kita lesson learn dengan apa yang berlaku. Berapa ribu orang tiba-tiba daripada bukan asnaf tiba-tiba jadi asnaf. Betul. Apabila ekonomi tak boleh bergerak dan sebagainya. Dan kita mencairkan kita punya pelaburan. Okey. Min, Bahasa mudah nasib baik melabur. betul. Min, masyarakat di luar sana beranggapan bahawa duit zakat yang dikutip itu mesti dihabiskan pada tahun semasa. Tapi sebenarnya apa yang berlaku pada COVID dulu? Kalau Mawib tidak ada sedikit tambungan, bagaimana mungkin? Masak tu. Betul, sedangkan asnaf ni masih bergantung kepada Mawib, masih bergantung kepada zakat. Jadi kalau kita tidak ada sedikit simpanan untuk orang kata dapat membantu di saat-saat kritikal, Plan B, Plan C, Plan D ni betul. kan. Itu sebab kita kena ada simpanan. Dan saya yakin, saya percaya dengan isu geopolitik ini, saya pun dah panggil pengurusan Mawib, kita duduk bincang bersama way forward kita. Kalau isu ni berpanjangan, living cost semakin meningkat, harga minyak semakin naik dan sebagainya, harga makanan semakin naik, apa tindakan-tindakan kita. So dekat sini kita akan lihat bahawa apa yang daruriat, apa yang hajiat, apa yang tahsiniat. Mana daripada 38 skim bantuan kita tu, mana yang perlu kita utamakan dulu. Yang kalau kita tak boleh bantu tu, dia akan mati kelaparan dan sebagainya. So kita akan nilai balik semula yang mana daruriat, yang mana hajiat, yang mana tahsiniat. Dan mungkin juga ada beberapa bantuan-bantuan tu yang kita tangguhkan dulu. Kita tangguhkan dulu sebab kita nak melihat mana yang
paling penting. Contoh macam kita nak pastikan makanan sentiasa ada di atas meja mereka dan sebagainya. Ini apa yang kita lakukan dulu, dan apa yang geopolitik ini, dan kita tak tahu sejauh mana dan selama mana dia akan berpanjangan. Kita lesson learn dengan apa, kita dah ada pengalaman masa COVID dulu. That's why saya panggil pengurusan, kita akan tengok benda ni, kita nilai benda ni, dan kita tengok bagaimana. Kata orang kampung saya, prepare for the worst saya. Betul, Min. Apa pun juga, Min, kalau kita tak bersedia, kita tak buat preparation, terciduk tu. Betul. Apa mesej Datuk kepada para pembayar zakat? Sebab tadi Datuk dah sebut tentang trust. Supaya khususnya pembayar zakat di wilayah ni, mereka bukan setakat kekal percaya, tetapi meningkat kepercayaan mereka, khususnya dari segi tadbir urus zakat di wilayah. Min, dalam isu yang macam ini, kita nak bina trust itu, nak bina keyakinan, nak bina kepercayaan pembayar zakat ni, dia bukan satu perkara yang mudah, Min. Kita nak datang kepercayaan orang. Cinta pun, Min, bermula daripada kepercayaan dan keyakinan. Kan? Kalau tak, macam mana nak lahirkan cinta itu? Jadi kepada pembayar-pembayar zakat, terima kasih, saya sangat menghargai segala usaha yang tuan-tuan terus membayar zakat kepada kami. Dan percayalah bahawa kami berusaha sedaya mampu sebaik yang mungkin dengan sistematik, dengan inovasi, dengan kerangka ekosistem yang ada itu, untuk laksanakan tanggungjawab dan amanah tuan-tuan sebaik yang mungkin. Supaya duit-duit zakat ini yang dibayar itu, setiap sen yang dibayar itu, yang dikeluarkan itu, yang diagihkan itu, betul-betul sampai kepada orang yang tepat. Ada tak di sana para pembayar zakat boleh tahu live update, perkembangan terkini? Min, Mawib ada satu portal. Kita namakan Mawib Now. Oh, Mawib sekarang. Mawib sekarang. Bukan esok, bukan minggu depan. Tapi yang ni boleh akses melalui laman web Mawib lah. www.mawib.gov.my. So melalui portal Mawib Now ini, para pembayar dan masyarakat di luar sana boleh nampak berapa banyak duit zakat yang telah dikutip secara real time. Dan yang lebih penting, berapa banyak yang telah diagihkan. Kalau kita lihat, Min, kalau tengok hari ni, saya mengajak tuan-tuan tengok sekejap laman web Mawib, akses portal Mawib Now. Kita akan tengok jumlah agihan buat hari ini lebih tinggi daripada jumlah kutipan. Wow. Agihan kita dah setakat suku tahun Agih yang banyak daripada kutip. Betul. Itu menunjukkan bahawa keperluan masyarakat di kota metropolitan besar begini meningkat naik dengan living costnya, dengan pertambahan bilangannya dan sebagainya. So boleh tengok dekat Mawib. Mawib Now ni bukan sekadar kita boleh tengok real time kutipan dan agihan je, Min. Kita boleh tengok di mana, kita boleh cari di mana kaunter agihan zakat yang terdekat. So tak ada alasan lah. So tak ada alasan lah untuk tak boleh pergi dan sebagainya. Pun boleh menghubungi kami melalui skuad jejak asnaf ni tadi. Jadi mana yang bedridden, terlantar, tak boleh nak ke kaunter kami, so hubungi skuad jejak asnaf kami. Skuad jejak asnaf Mawib akan turun membantu dalam tempoh 48 jam, akan turun membantu dan mencadangkan apa bantuan-bantuan yang sepatut dan selayaknya untuk mereka dapat. Maknanya para pembayar zakat juga boleh menjadi mata dan telinga Mawib lah. Betul, itu yang kita harapkan. Tanggungjawab untuk membantu golongan asnaf ni bukan terhenti kepada Mawib semata-mata. Betul, masyarakat boleh cakap, kau dah dibayar gaji, kau buatlah kerja. Betul. Kalaulah Mawib ini ada CCTV di setiap di wilayah Kesultanan, ada CCTV di setiap ceruk, insya-Allah kita tak mengharapkan. Kan? Tapi dalam keadaan yang begini, kerjasama, kita pun nak bagi ruang juga masyarakat dapat pahala, menyumbang untuk dapat pahala. Betul. Baik, Dok, kita akan pergi lebih lanjut sebab saya nak fokus soal pendidikan selepas ini. Tapi nak bagi Datuk ambil nafas dulu. Tak henti-henti diasak oleh pengacara ni kan. Kita rehat seketika dalam dari kacamata CEO Mawib. Para penonton semua, salah satu kekaguman saya pada Mawib ni ialah mereka juga melahirkan pelajar-pelajar cemerlang. Tak percaya? Kita saksikan. Anak-anak di Semar Mawib ini adalah anak-anak yang kita anggap memang cemerlang lah dalam pelajarannya. Dan kami dapat melahirkan ramai anak-anak yang cemerlang di sini. Pengukuran untuk kedudukan sekolah, ya.
di dalam top 15 dan sebagainya itu adalah diukur melalui SPM. Di mana kami perlu mencapai grade purata yang tertentulah sebelum kita diletakkan dalam senarai nama sekolah-sekolah yang hebat. Dan Alhamdulillah untuk SPM tahun lepas kami telah mendapat pointer yang agak baik, iaitu 2.03, di mana membolehkan kami dibariskan anak yang cemerlang di sini. Antara contohnya adalah Diana, di mana Diana ini cemerlang di dalam dua peperiksaan besarnya, iaitu STAM dan juga SPM. Di mana peperiksaan STAM-nya dia mendapat mumtaz, itu tahap terbaik dalam STAM, dan juga dapat straight A's dalam SPM-nya. Berterima kasihlah juga kepada pihak MAWIP sebagai pemegang taruh yang terbesar kerana banyak menyumbang dana, suntikan dana kepada sekolah kami supaya kami dapat melaksanakan semua aktiviti akademik, Malahem dan juga co-curriculum. Tahniah Dok, ramai pelajar cemerlang untuk STAM baru ni. Alhamdulillah. Bahkan SPM pun nama MAWIP, SMAWIP tersenarai antara sekolah terbaik peringkat kebangsaan. Itu belum lagi co-curriculum. Saya tengok baru ni ada Carnival Nasyid. Betul. MAWIP nombor 2 rasanya, tak silap saya. Itu satu pencapaian luar biasa lah tu. Bahkan peringkat antarabangsa pun. Perbahasan bahasa Arab. Bahasa Arab, syarah bahasa Arab. Masya Allah. How great. Wow. So, dari segi misi hala tuju pendidikan di bawah MAWIP, ada lagi sekolah sepada MAWIP, institusi lain? Okey Min, terima kasih banyak. Bercakap soal institusi pendidikan. Saya bercakap sebelum ni tadi bahawa antara 38 skim yang MAWIP tawarkan itu, 2 yang kemungkinan yang boleh membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Satu kluster ekonomi melalui bantuan keusahawanan, dan satu lagi kluster pendidikan melalui bantuan-bantuan pendidikan, termasuk institusi pendidikan MAWIP. Kita membicarakan soal institusi pendidikan MAWIP ni, kita membentuk satu ekosistem. Bila kita nak keluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan ini, kita membentuk satu ekosistem yang sangat menyeluruh pun. Kita bermula daripada Taska MAWIP. Taska MAWIP yang berumur antara 0 hingga 4 tahun. Ada Taska tu Ya, kita kenali sebagai Permata Junior. Nak speaking juga. Kena je lah junior juga Permata Junior. Ini antara 0 hingga 4 tahun. Kemudian dia meningkat kepada Tadika Permata MAWIP. Ini antara 5 hingga 6 tahun. Kemudian sekolah rendah, kita ada bekerjasama dengan JAWI, Jabatan Agama Islam Al-Aqsuan, dan sekolah menengah kita ada 4 institusi pendidikan menengah. Kita ada SMA MAWIP Kuala Lumpur, kita ada SMA MAWIP Labuan, kita ada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz ataupun SMISTA, dan yang keempat Pondok Moden Al-Abaqirah ataupun PMA. Ini kita punya pada peringkat menengah. Kemudian pergi ke tempat yang lebih tinggi. Pengajian tinggi. Ada bukan semua ibarat satu tandan kelapa. Mesti ada satu yang apa panggil? Masalah sikit. Yang buruk sikit kan. So kita tubuhkan Institut Kemahiran. MAWIP. IKB. Institut Kemahiran Baitumal. IKBM. So dekat sini untuk TVET. Melatih kemahiran. Yalah, budak lelaki mana boleh duduk diam dalam kelas. Betul. Kemudian kita ada pula College Professional MAWIP, KP MAWIP. Kemudian universiti, Alhamdulillah kita baru dapat naik taraf pada 31 bulan 12 2025, kita naik taraf jadi universiti MAWIP. Bila kita bercakap soal pendidikan ini, apa yang saya terapkan pada pegawai saya, kita kena mulakan dengan adab. Baru ilmu. Jadi pendidikan awal kanak-kanak kita di Tadika Permata di Permata Junior ni tadi ni, kita nak terapkan adab dulu. Bukan kita nak penting 1, 2 dan 3, bukan nak pentingkan ABC. Kita nak adab dan akhlak tu dulu perlu diterapkan. Bagaimana kita menyantuni orang tua, bagaimana kita menyantuni OKU. Yang itu adab tu. Dan kemudian barulah kita selangi dengan ABC 1, 2, 3 dan sebagainya. That's why apa yang kita harapkan ialah
Contoh macam Amin cakap tadi lah, berapa ramai pelajar-pelajar yang telah kita lahirkan, bahkan ada yang dah jadi doktor sekarang ni, ada yang dah jadi peguam dan sebagainya, alumni kita kan. Alhamdulillah, kita memang beri penekanan dan kita invest memang satu angka yang besar untuk tujuan pendidikan ini. Sebab dengan pendidikan ini, kalau keusahawanan, kita cakap dalam siri yang lepas, dalam episod yang lepas kita cakap antara cabarannya. Okay? Kita sediakan pun bantuan yang besar pun, tapi persaingan itu bagaimana? Kan? Tapi dalam pendidikan ini tak ada persaingan. Di padang sama rata. Ya. Tapi mainan dalam diri dia sendiri, dia nak berjaya ataupun tak. Okey, so yang ni memang kita yakin, kita percaya, kita menggerakkan generasi yang kedua ini supaya mereka menjadi ejen pengubah nasib keluarga, membawa keluarga mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Dia bukan sekadar berjaya dalam akademik, jauh daripada itu, bawa mereka keluar, keluarga mereka keluar daripada kitaran kemiskinan itu. Dan saya sekali lagi saya nak cakap, Amin, kemiskinan bukanlah sesuatu yang indah untuk diwarisi. So melalui pendidikan inilah kita yakin, kita percaya bahawa ini adalah satu instrumen bagaimana mereka boleh menjadi ejen pengubah nasib keluarga, insya-Allah. Datuk, saya anggap itu sebagai kesimpulan cukup indah untuk diskusi kita. Alhamdulillah. Para penonton, itulah dia CEO Mawib, Datuk Nizam Yahya, yang bukan hanya petah berbicara tapi turun ke gelanggang bersama para asnaf, insya-Allah. Terima kasih Datuk dalam perkongsian pada hari ini. Amin. Dan pada para penonton semua, saya harap agar episod-episod dari kacamata CEO Mawib membuka mata kita bahawa zakat kita alhamdulillah diurus dengan baik, dan baki lagi kita sama ada nak memberikan thiqah ataupun kepercayaan ataupun tidak. Bukti telah tertera di hadapan anda, baki lagi apakah tindakan anda. Kita jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.